Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Yang dihormati, yang dikasihi Dr. Nazlan selaku Muslim Majlis, kawan, ahli keluarga, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana bagi kita ada di dunia ini. Kalau dia tak hantar mai pun dia tak ada masalah apa. Kalau tak bagi kita ada pun dia tak rugi apa-apa. Tapi pada sifat dia itu bersifat dengan Ar-Rahman, Pemurah, Ar-Rahim, yang mengasihani, maka dia bawa kita mai di dunia ni bukan untuk apa-apa pun. Tak ada untuk apa sebenarnya. Untuk nak bagi kita menikmati, menikmati nikmat wujud. Bukan nak suruh kita sembah dia. Sebab kalau kita sembah dia pun dia tak kaya dengan sembahan kita. Dia tak akan jadi mulia dengan sembahan kita. Sebab dia Allah Ta'ala nizah. Dia jenis qiyamuhu binafsih. Dia jenis diri sendiri. Dia bukan dicipta oleh sesiapa pun. Dan tidak ada siapa pun di samping dia. Dia kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapa yang setanding, yang setara di sisi dia. Dia tetap yang satu. Dan kalau kita beramal bukan untuk dia. Kalau kita puasa 30 hari bulan Ramadan pun bukan untuk dia, untuk kita semua. Dan amalan yang kita buat dalam bulan ini pun dia yang anugerah, dia yang bagi kepada kita. Sebab dia nak jadikan kita orang muttaqin, orang yang bertakwa. Maka kita beruntung dalam ramai-ramai manusia yang Allah Ta'ala cipta. Berbilion-bilion dah manusia ni. Kita salah seorang yang cipta untuk jadi orang beriman. Kalau kita nak buat sendiri, kita tak boleh buat. Tapi Tuhan pilih, alhamdulillah, kita jadi orang yang beriman dan mampu beramal dengan amalan soleh. Dia juga yang tolong. Kalau dia tak tolong, kita semua tak mampu nak beramal pun. Dan kita beruntung Tuhan jadikan kita dua kumpulan manusia. Satu, ashabul yamin, puak-puak yang sebelah kanan. Satu lagi Tuhan kata ashabul shimal, puak-puak yang sebelah kiri. Jadi yang belah kanan ni daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, ulama-ulama dan kita yang di hujung-hujung ni berada di ashabul yamin. Bukan mampu nak pilih, tak mampu pun, tak ada kekuatan pun nak jadi orang-orang beriman. Tapi Allah Ta'ala pengasih, dia pilih kita jadi orang beriman. Dan satu lagi ashabul shimal, kumpulan manusia haluan kiri yang dianggotai, dikepalai oleh iblis. Dan semua tujuh-tujuh yang Tuhan cerita dalam Quran, Namrud, Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Lahab, Abu Jahal dan semua yang sebelah kiri. Dan kita beruntung tak dipilih di sebelah tu. Kalau kita dipilih di sebelah tu, kita tak puasa dalam bulan ini. Silap-silap kita duduk di kuil, kita berada tempat sembahan-sembahan orang-orang yang bukan Muslim. Kita alhamdulillah. Dan Tuhan tolong kita dengan pelbagaian pertolongan daripada pagi sampai petang. Nak puasa ni, kalau Tuhan tak tolong, pakai tak puasa lagi dah. Dan kita berada dalam perlindungan Allah mutlak. Maka
Bukan syukur untuk untung pada Tuhan. Tak. Kalau kita bersyukur, keuntungan itu kita punya. Tuhan tak ambil keuntungan kesyukuran hamba terhadap dia. Sebab dia tak ada siapa pun dia tetap hebat. Kita ada pun dia hebat, kita tak ada pun dia hebat. Tapi kasih dia tercurah kepada kita untuk kita kecapi nikmat kasih sayang Allah. Maka syukur dia macam mana? Kita pelihara apa yang Tuhan bagi. Apa yang dia bagi dekat kita? Kehidupan, roh dan jasad. Pelihara roh dan pelihara jasad. Nak pelihara roh dengan dua. Satu, dengan ilmu pengetahuan. Satu lagi, dengan keimanan. Pelihara roh ni sebab dia duduk pada tempat yang baik. Jasad, jaga makan minum, jaga pakaian, jaga tempat tinggal. Sebab jasad memerlukan yang itu. Dan bagi roh kita kuat, baru jasad kita kuat. Kalau roh kita tak kuat, jasad pun tak kuat juga. Makanan bagi roh dua saja. Satu, pengetahuan. Roh perlukan ilmu. Kedua, zikrullah. Roh perlukan ingat kepada Tuhan. Ini makanan dia. Sebab itu Tuhan tekankan peribadatan orang Islam. Semayang sehari 5 kali. Semata-mata nak bagi roh itu kuat. Kalau semayang tak 5 kali, roh kita lemah. Dan roh kalau lemah, badan akan menguasai roh. Badan menguasai roh, jadi bagaimana? Buka puasa, macam nak pecah perut, dia makan. Segala mana naik kuih. Sebut kata cucuk, dia penuh meja. Nak tunjuk pun tak tahu mana. Makan sampai tak semayang. Nak semayang macam mana? Makan ayam soya, campur lengkong. Penuh perut, nak tunjuk tak orang ni takut lengkong lompat terang. Jadi, kita janganlah bagi tubuh puasa dengan makan. Bulan puasa ni bulan makan, bukan bulan nak puasa. Orang suruh puasa, dia kalau sabut nak makan. Sebelum-sebelum ni tak buat pun cucuk hebat-hebat. Mai bulan puasa ni macam-macam. Kuih naga, kuih nampang, kuih pom, kuih peluru, semua dia nak buat. Ada buat tu, nak memenuhi nafsu. Padahal Tuhan suruh kita puasa. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita terpanggil atas na'aman, atas iman, Tuhan kata, kutiba alaikumus shiyam. Difardukan kepada kamu berpuasa. Pasal apa tu? Nak tahan. Puasa ni suruh tahan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. La'allakum tattaqun. Supaya kamu duduk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Dia suruh tahan. Berapa jam? 15 jam. Tak apa. Di belah Australia, belah England tu 19 jam. 23 jam pun dah. No. Kita kalau 23 jam kalau boleh habis hakim dekat baik dia bagi 15 jam. Jadi kita jadi manusia yang Allah Ta'ala suruh pelihara diri puasa ni. Bulan puasa dengan apa? Dia buat tanggungjawab. Permulaannya Ramadan dengan apa? Saya tanya kata semua jawab sama. Otak semua straight dulu. Kita bermula puasa dengan kita niat. Mana dah kita niat? Mula puasa dengan tengok anak bulan. Pandai-pandai nak niat bulan. Tak nampak lagi nak niat tak. Mengaji dulu ni ngaji dah. Jadi kepada Allah. Takkan boleh puasa bulan Rejab ni kena Ramadan. Maknanya kena tengok anak bulan baru boleh puasa. Kita dah tengok anak bulan dalam Malaysia ni. Tengok kan? Berapa tempat? 14 tempat. Banyak tadi. 14 lebih lah. Kat 20 tempat lah. Tapi pernah nampak? Tak pernah. Berapa tahun dia sekalian nampak? Pasal apa anak bulan di Malaysia tak nampak? Jawapannya ialah yang tengok anak bulan tu tua-tua. Gila dah nampak. Orang muda pun tak panggil kita tengok. Dia panggil kita orang berobong. Tak tahu. Saya pernah tengok dia tu saya tahu lah. Dia tengok-tengok dia kali kita tak nampak. Nak nampak apa hang bergetar. Hak muda-muda pun tak panggil orang tua semua. Gila dah nampak. No. Bulan ni kena sokong betul-betul. Hilal Syaban bulan akhir dia macam cincin dia, kecil sikit dia. Duduk di ufuk barat, matahari duduk di bawah, seluruh bumi di ujung. Kena dia, biasa cahaya sikit dia.
Pukul 7.45 maghrib. Lepas tu dia nampak 15 minit je. Macam mana nak tengok? Tak tinggi mata, tak tinggi mata. Dia tu tak boleh tengok. Lepas tu dia tinggi mata. Pakai labu lah macam. Kod kata hutan. Kedah tengok tak nampak. Aku ramai abah tengok tak nampak lah. Sama lah. Orang tua lah. Kan? Sultan yang muda pun sudah Kelantan. Dan teranganmu sudah faham. Lain semua tua-tua. Tua lama muda. Tua banyak muda sikit. Macam tu pada tua. Tapi tak apa. Pasal kita ni Allah Ta'ala bagi ilmu. Sekarang kita ni maju. Kita ada ilmu. Ada fakulti falak. Fakulti ruqyah. Kan? Universiti sains. Banyak universiti ada fakulti ni. Dan kita boleh tahu tentang hari berpuasa dan hari raya. Daripada sekarang 20 tahun ke hadapan dah siap dah. Siap dah tarikh ya. Habis tengok buat apa? Tengok ni sebagai gimmick. Bagi nampak macam seronok. Wahai ni pun kami tengok. Dia pun makan kuih kerang. Lepas tengok kuih kerang. Cucuk kalau bini yang boleh makan. Kata kuih tak pernah nampak. Kot lah bulan puasa dia pun tak mau. Dia nak puasa dia pun buat-buat tak nampak. Ayah dia nak buat lah. Saya bang, selagi tak ubah sistem tak gitu lah, tak nampak. Tapi tak apa, kita tetap boleh puasa dengan sempurna. Lepas tu baru niat. Dia kata niat berbuka kan niat berpuasa. Nawaitu sama Maudin ni, nak buka kan nak puasa? Nak puasa. Tapi pasal apa sampai pukul 4 tu mereka nak buka. Baru pukul 4 petang mereka dah saat ni nak makan buah lambu, buah kanji, ayak bateri, ayak air macam mana. Pasal apa? Pasal kita tak ada tahan untuk nak puasa sampai 15 jam tu. Kita risau saat ni nak buka puasa, nak buka ni apa? Berbuka puasa ni dengan makan ke? Puasa ni terbuka dengan makan ke? Tak. Puasa terbuka dengan apa? Ubah niat. Ubah niat batal lah puasa. Kita ada suruh niat berpuasa, tiba-tiba niat nak buka. Batal. Sebab tu kena jaga niat. Jaga nawaitu dulu. Kedua, tak payah makan, tak payah minum. Masuk waktu. Batal lah puasa. Kan? Cukup 7.30 petang, masuk waktu maghrib. Siapa puasa pun terbatal, siapa makan terbatal. Sebab puasa tak boleh luar waktu. Puasa hanya dalam waktu. Sebelum pun tak boleh, selepas pun tak boleh. Dalam waktu je puasa. Takut sangat pasal makan. Jadi ustaz sedia makan apa? Ya, sedialah. Tapi fokus tu kena jaga. Sebab kita tahan. Kita ni 365 hari makan saja. Kenduri sehari sampai 4. Orang buat kenduri suruh buat apa? Suruh puasa kan suruh makan. Suruh makan bukan suruh puasa. Tapi Ramadan bukan suruh makan. Ramadan suruh puasa. Tahan sah. Nak bagi kita kembali kepada fitrah. Puasa ni nak kembali kepada diri yang sebenar. Sebab tu hadis puasa betul-betul kita raya fitrah. Kita raya diri yang sebenar tu. Diri apa? Diri yang di hati kita ni ada Tuhan saja, lain tak ada. Itu nama dia puasa. Jadi itu Nabi kata, puasa umatku di akhir zaman kelak tidak mendapat yang lain kecuali lapar dan dahaga. Pasal apa? Keelokkan tak jaga. Jagalah. Semua suruh kita berebut. Pasal apa? Nak tahan daripada yang lain. Berebut baca Quran. Berebut semayang tarawih. Bila semayang, tak ada tak apa sihat. Semayang di rumah. Jangan tinggal tarawih tu. Pasal bulan lain tak ada. Tak ada. Bulan ni dia. Walaupun buat 8, semayang juga. Walaupun duduk atas bangku. Tak boleh nak rokok. Berat-berat. Tak apa, semayang juga. Pasal apa? Tahun depan belum tentu Ramadan kita jumpa. Ni tak pergi masjid, tak semayang. Duduk di rumah. Benda lain boleh buat. Semayang tarawih tak boleh. Bulan lain dah kita berapu banyak dah. Bulan ni kurang kasi berapu kita. Kita banyakkan ibadat. Baca Quran, sedekah, dan macam-macam lah kita buat. Berebutlah sebab peluang Tuhan bagi sekali. Dan Allah Ta'ala tahu kata kita semua ni umur pendek. Bila kita umur pendek, amalan tak berapa banyak. Tuhan bagi Lailatul Qadar, malam yang nilai umur kita 80 tahun 4 bulan. Kalau kita dapat sekali, umur kita 80 tahun dalam amalan tu. Kalau dapat 10 kali Ramadan, umur kita dah 800 tahun. Kalau dapat 20 kali, umur kita dah 1600 tahun. Umur Nabi Adam baru 1000 tahun ya. Kita Tuhan bagi lebih. Saya rasa 20 kali lepas dah. Persoalannya,
malam Al-Qadar tu kita dari mana? Tawar di mana kan? Biasalah tu tawar shopping komplek, kedai baju, kedai cucuk, kedai kasut. Yang semayang bang dia pun tak buat. Lepas tu gunung-gunung, aku puasa dah tahun ni, tak dapat apa pun. Kita jadi puasa sabun khusus, puasa orang yang istimewa. Pasal apa? Jaga kebaikan Ramadan. No. Adalah letiang bang pertama, main kita tengok kita. Hari ini syarah berkhabar. Tegan-tegan, mesti tak ada yang tahu. Cepat. Bukan punya ramai. Seorang pun tak ingat tak mana. Itu hari ini kita akan abang bangunan ni. Lalu, ni seorang dua ya kita tak tahu ramai. Abang kan? Saya tak tahu sebab mana pun dia ingat. Buka surat 13. Jawi ke Rumi? Rumi. Jawi. Jawi. Sampai tahun mana? Nombor 7. Nombor 7. Syarah berapa? 7 kan? Betul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yushakkikannaka fil wa'd. Adamul uqu'il maw'ud wa in ta'ayna ذنبه بآلة يكون ذلك قدحا في البصيرتك وإخمادا بنور سريرتك. Kata Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dalam terjemahan Al-Hikam syarah yang ke-7 bab pengharapan dengan doa. Kata dia, jangan sampai meragukan kamu. Jiwa kita suka jadi kelang kabut dengan apa-apa yang kita dengar daripada Tuhan. Takut tak dapat. Jangan meragukan kamu terhadap janji Allah. Tuhan kata dia nak balas baik, dia balas baik lah. Tak usah nak risau. Buat dulu. Pembalasannya Tuhan tetap akan bagi. Cuma mengikut waktu dia, bukan mengikut waktu kita. Dan mengikut apa yang dia mau. Dia bukan ikut apa yang kita mau. Yang penting bila Tuhan suruh kita buat satu perkara, kita buat. Sebab tu dalam perkara ni kita perlu mengenal Allah, supaya kita tak tertanya bab lain. Yang kita tahu, kita kenal dia. Dan Tuhan itu Maha Adil, Maha Berkuasa, Maha Berilmu, Maha Bijaksana. Dia tak pernah sia-siakan, dan dia tak pernah mungkiri apa yang dia janji. Cuma kita ni suka cepat rasa putus harapan. Layaknya sebagai seorang Muslim, putus harapan bukan perangai kita. Nabi tak bagi, Allah Ta'ala tak bagi kita frustrated, tak bagi. Ada frustration, dia tak bagi. Pasal itu perangai orang-orang kafir, orang Islam tak perangai begitu. Sebab kita tahu ketentuan ada di tangan Allah, pelaksanaan ada di tangan Allah. Apa yang kita nak risau? Kalau kita risau takut tak dapat sesuatu yang Tuhan janji, kita patut risau. Kita mai ke dunia ni, lepas ni kita macam mana? Kita patut risau. Dulu sebelum mai ke dunia, kita patut risau. Aku duduk di alam roh ni, lepas ni aku nak pergi mana? Walhal yang tu kita tak risau pun. Datang ke dunia senang, kita tengok elok macam ni dah. Patutnya kena risau. Nak lahir sekali nak makan apa? Sekali nak lahir, gigi Tuhan tak buat ni macam mana? Lahir ke dunia Tuhan tak buat tangan, macam mana? Kita ni jenis dia yang kena ada tangan. Tengok-tengok Tuhan tak buat tangan. Patut kena risau. Tapi tak risau pun. Tiba-tiba bab janji macam ni kita nak risau lah. Kerana tidak terlaksana apa yang telah dijanjikan itu. Apa yang Tuhan janji tetap tak jadi. Janganlah kita putus harapan. Tuhan Maha Bijaksana. Kadang-kadang benda dia buat lebih kepada muslihat, kita tak faham. Jadi kita terima seadanya. Suatu perjanjian yang Tuhan buat tu hikmah dia besar. Kita saja tak dapat terima sebab kita meletakkan Allah Ta'ala macam kita juga. Hanya ni aku kena buat. Memang aku janji tapi aku tak mampu. Tuhan dia tak mampu tu. Dia mampu sepanjang masa. Dan dia nak bagi yang terbaik. Dia tak bagi yang sikit-sikit. Kalau bagi, dia bagi yang berlebih-lebih.
Kisah dia cerita ni berlaku dekat Rasulullah dan para sahabat. Lepas dia cerita, kita ambil iktibar. Jangan jadi macam para sahabat ketika yang kurang rasa senang dengan keadaan yang berlaku. Apa dia? Yang orang ni cerita, meskipun telah tertiba masanya supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu, supaya iman kita tak rosak. Mata hati ni iman adalah supaya iman kita tak celaru. Yang tak beriman dengan Tuhan, kalau kita semayang, dia bagi kita syurga. Sabar. Kalau kita semayang, dia bagi kita kehidupan yang baik. Percayalah dia mesti bagi. Maka kita kena teruskan solat tu. Dan janganlah pula jadi satu keterpaksaan. Aku dah semayang ni, mesti kena bagi. Jangan. Hak yang ada dekat Tuhan bukan hak kita. Kita hanya boleh harap. Hak tu hak dia. Kita tak ada hak untuk nak bagi arahan benda tu mesti kita dapat. Kalau kita macam tu, maknanya kita sama hebat. Jadi kita jangan jadi orang yang kecewa bila Tuhan tak bagi macam mana yang dia janji. Supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya batin rahasia, iaitu kefikrahan kita, sucinya iman kita rosak disebabkan ketidakpercayaan kita kepada janji Allah. Jangan, Tuhan bukan manusia. Tuhan kalau nak bagi, dia mesti baginya. Cuma dia yang pokok, bukan kita yang pokok. Nah, manusia sebagai hamba, kata dia, kita ni sebagai hamba Allah. Sebelum tu, hamba ni apa? Orang selalu berfaham umumnya mengatakan hamba ni yang melaksanakan semua ibadah dengan perintah Allah ni. Dia buat semua. Ni dia masuk hamba. Tuhan suruh semayang, kita semayang. Tuhan suruh puasa, kita puasa. No. Sebenarnya hamba lebih dari itu. Yang kata hamba ni apa dia? Bergantung hidup dengan Allah Ta'ala 24 jam. Nak bangun tidur pun dengan dia, nak tidur balik pun dengan dia. Kalau dia tak nak tidur pun tak boleh, nak bangun dari tidur pun tak boleh. Hamba ni pusing kanan, pusing kiri. Itu hamba. Tuhan dia tak pusing kanan kiri. Tapi pusing kanan dengan Tuhan, bukan dengan keupayaan sendiri. Sebab kita berkeadaan la haula wala, tidak ada daya dan upaya. Quwwata illa billah. Bila dah tak ada daya upaya, yang berdaya ni siapa? Yang berdaya ni Allah. Maka kita yang jadi hamba bergantung dengan Tuhan. Contoh saja. Nak tanya lagi, ada apa? Nak kena bagi fikir pasal mengaji bulan puasa ni, dia cepat nak uyuk. Ada apa? Mengantuk. Bangun sok. Tidak bangun sok, kalau tidur balik, kita ambil dah. Tapi tak tidur, bangun sok, makan nasi, pokok, kurma, biji kurma, makan. Lepas tu dia kenyang. Bila dia kenyang, mengantuk pun sampai. Dengan kipas ni baru macam ni. Tak puasa dah nak marah sangat. Tengok-tengok ada pada kiai ni kami. Betul. Dan dia menampak lah, alhamdulillah, doa aku mustajab juga. Kipas ni mustajab lah. Doa apa? Alhamdulillah. Kalau dah kena kipas ni dengan perut kenyang apa jadi? Tunggu berapa hari, lena lah. Tapi hak beriman itu